Orang belajar ilmu ni apa yang dia boleh buat. Kalau dia boleh buat tu benda-benda yang bagus, maksud dia ilmu yang dia belajar tu ilmu yang bagus, ilmu yang mulia. Tapi kalau dia belajar satu ilmu, dia hasilkan benda-benda tak baik, maksud dia ilmu yang dia belajar tu ilmu yang tak mulia. Kita bagi contoh. Contoh orang belajar ilmu sihir. Ilmu sihir dari sudut ilmu memang bagus lah. Sebab apa? Kita tak tahu, kita jadi tahu. Yang tu bagus. Tapi tengok hasil dia. Apabila satu-satu orang belajar ilmu sihir, hasil dia dah tentu dia buat benda tak elok. Dah tentu dia akan terlibat dengan syaitan, terlibat dengan kesyirikan, dengan khurafat. Jadi hasil dia tu tak elok, automatik ilmu tadi tak mulia. Ilmu sihir tak mulia. Macam mana kita nak tahu dia tak mulia? Tengok hasil dia. Hasil daripada ilmu sihir ni, dia kenakan orang, sakitkan orang, pisahkan suami isteri. Hasil tak mulia, maka ilmu tu automatik tak mulia. Macam mana pula dengan ilmu menjala ikan? Belajar menjala ikan, cara-cara menjala ikan. Bila orang tu dah pandai menjala ikan, dia pergi jala ikan, dapat ikan, boleh makan, boleh jual. Jadi hasil dia bagus. Apabila hasil dia bagus, ilmu menjala tadi automatik bagus. Begitu juga apabila orang belajar ilmu memandu kereta. Dia belajar ilmu memandu, bagus ke tak bagus memandu ni? Bila dia dah pandai memandu, dia senang nak hantar anak pergi sekolah, dia senang nak pergi kerja, kan? Kalau ada orang sakit, dia boleh tolong bawa. Nak sampai satu-satu tempat tu cepat. Jadi kita tengok hasil dia bagus, maka automatik dari segi dalil akalnya, ilmu tu bagus, ilmu memandu bagus, ilmu menjala pun bagus. Ni menggunakan dalil akal. Begitu juga belajar seni bela diri. Kata buat apalah teruk belajar seni bela diri ni, kan? Tapi hasil dia, budak tu tadi, dia boleh jaga diri dia, dia boleh jaga keluarga dia, dia pun lebih sihat, dia lebih tangkas, dia boleh jadi tentera. Jadi hasil dia bagus. Apabila hasil dia bagus, automatik kita akan kata ilmu bela diri bagus. Ni dalil akal. Macam mana kita nak tahu satu-satu ilmu tu mulia ke tidak, baik ke tidak, bagus ke tidak? Berdasarkan dia punya hasil. Kalau hasil bagus, akal mengatakan ilmu tu bagus. Itu cara dia. Apakah kitab-kitab yang bersaudara dengan kitab Ihya Ulumuddin? Ni kitab-kitab yang bersaudara, saudara sepusat sepusing. Antaranya kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, Hidayatus Salikin, Sayrus Salikin, Bimbingan Mukmin. Ringkas cakap, semua kitab ini tak lain adalah ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Macam mana cerita dia? Imam Ghazali dia karang kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ni dia untuk orang awam menjadi orang awam. Maksud dia kitab rendah. Kitab Bidayatul Hidayah untuk orang awam jadi orang awam. Kemudian Imam Al-Ghazali dia karang pula kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab tinggi. Apa tujuan dia? Supaya orang awam boleh naik kepada pertengahan, boleh naik kepada peringkat tinggi. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Bidayatul Hidayah tadi untuk orang awam jadi orang awam, Ihya Ulumuddin untuk orang awam meningkat sampai peringkat tinggi. Kemudian dia buat satu kitab lagi yang tengah-tengah. Bidayatul Hidayah bawah, Ihya Ulumuddin atas, dia buat satu lagi. Penengah antara dua-dua ni iaitu kitab Minhajul Abidin. Dia untuk orang awam sampai ke peringkat pertengahan. Sebab kadang-kadang Ihya Ulumuddin ni tinggi, dia punya pelajaran tu orang awam tak boleh nak capai, dia buat tengah-tengah. Jadi susunan dia tu Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Tu dia punya hubungan. Macam mana pula di alam Melayu? Di alam Melayu ni Syekh Abdul Samad Palembani. Kitab Bidayatul Hidayah yang bawah ni tadi, dia buat ringkasan dengan nama Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin tu ringkasan kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian Syekh Abdul Samad Palembang juga, dia buat satu lagi kitab ringkasan kepada kitab Ihya yang atas tadi, iaitu kitab Sayrus Salikin. Jadi kitab Sayrus Salikin tu ringkasan kepada Ihya. Jadi ada hubungan tu. Macam mana kitab Bimbingan Mukmin? Bimbingan Mukmin ialah ringkasan kepada Ihya juga.
Jadi begitulah dia punya hubungan persaudaraan antara sesama kitab ni tadi. Dan yang terakhir, apakah antara kelebihan berguru? Dengan berguru ni biasanya kita lebih mudah dapat, lebih cepat dapat, mengurangkan risiko salah faham. Kalau belajar sendiri-sendiri boleh, tapi dia lambat. Lambat dan dia susah sikit. Kadang-kadang susah banyak, dan yang malangnya kadang-kadang tersalah. Kalau yang tersalah tu rugilah kan. Dan yang satu lagi barakah. Sungguh pun orang tu dia tak mau berguru, tapi benda-benda asas dalam agama ni dia kena selesai. Barulah dia boleh mengkaji sendiri. Ni kalau benda asas dalam agama pun tak selesai, dia nak kaji macam mana? Ya? Jadi tak semestinya berguru, tapi orang yang tak mau berguru ni dia kena asas-asas tu dah selesai. Tapi akan jadi lambat lah. Lambat, susah, mungkin tersilap, barakah kurang. Kalau berguru tadi cepat, susah nak silap, barakah pun ada. Jadi lebihlah kalau berguru. Biasanya dengan berguru ni mudah dapat. Kita bagi contoh hari tu orang jual ubat, kan? Kita ada buka beberapa rahsia. Jangan-jangan tuan-tuan pun dah start dah di pasar malam ni. Kan? Mana tahu. Antaranya orang jual barang-barang kebal. Kita cerita hari tu, dia potong buah temikai, putus. Potong tangan dia tak putus, sapu minyak. Lepas tu dia jual minyak tu kat kita. Kita ringkas cakap lah sebab dah cerita dah hari tu. Rupa-rupanya dia punya parang panjang tu, yang bahagian hujungnya tak tajam, bahagian dalam dia tajam. Masa dia potong buah temikai, dia pakai hak bahagian dalam. Meletak je, putus buah temikai dua. Masa dia nak potong tangan dia pun, dia potong dengan yang hujung. Memang tak putus lah. Tinggal berak-berak lah. Kita pun belilah minyak dia, ya? Jadi tuan-tuan nampak macam tak jual lagi ni. Niatkan dah buat dah, belum lagi lah.